آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب ماهية التصوف وسمات أهله قلتم نفعنا الله بكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. السمة الخامسة التواضع القلبي. قال الله تعالى لأكرم الخلق واخفض جناحك للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاني ملك جرمه يساوي الكعبة فقال اختر أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. فأومأ إلي جبريل أن تواضع لله فقلت بل أحب أن أكون عبدا نبيا. فشكر ربي ذلك فقال أنت أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. رواه أحمد والبزار برجال الصحيح وأبو يعلى عن أبي هريرة ورواه ابن عساكر عن عائشة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع رفعه الله وإن ارتفع قمعه الله والكبرياء رداء الله فمن نازع الله قمعه. رواه الطبراني عن ابن عباس قال الهيثمي إسناده حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. ففسرها أصحاب عبد الله قالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام وحتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون حامده وذامه في الحق سواء. رواه أحمد في الزهد. وقالت عائشة رضي الله عنها إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه أحمد في الزهد. وروى فيه أيضا عن عبد الله بن مسعود أن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت. وعن الحسن قالوا أي شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أنه خير منه. الحمد لله جامعنا وإياكم على تذكر أوصاف أهل قربه وأهل محبته ولاء منا لهم ومحبة من أجله تبارك وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita semua
untuk mendengarkan sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka dan juga rasa keinginan kita meniru kepada mereka. فجينا متعرضين لرحماته ونفحاته في بيت من بيوته. Dan kita juga datang untuk meraih rahmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah. وما كان ذلك إلا بتوفيقه وعنايته ورعايته فله الحمد شكرا وله المن فضلا. Dan ini semua tidak berlaku melainkan dengan keizinan daripada Allah dan juga taufik daripada Allah, maka kita semua bersyukur kepada Allah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل الفوز لأي أحد من أهل أرضه وسماواته بالخضوع لجلاله والتواضع لعظمته. Dan saya naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana tiada diperintahkan untuk merendahkan diri dan menghinakan diri melainkan di hadapannya yang Maha Agung. ونشهد أن سيدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخاشعين المتواضعين وأعرف الخلق برب العالمين. Dan saya bernaik saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penghulu kepada orang-orang yang khusyuk dan penghulu kepada orang-orang yang memiliki sifat tawadhu dan merendah diri di hadapan yang Maha Kuasa. Allahumma salli wa sallim alaihi fi kulli lamhatin wa nafasin kama anta ahluhu wa kama huwa ahluh wa kama tuhibbu wa tardalah. Salawat dan salam kepada beliau dengan kedudukan salawat yang engkau sukai dan kedudukan engkau untuk memberi salawat dan kedudukan beliau yang layak untuk menerima salawat daripadamu ya Allah. Wa ala alihi wa ahli baitihi al-mutahharin 'anil adran al-muqtarinin bil Qur'an lan yatafarraqa hatta yarida 'alayhi al-hawd yawma wad'il mizan. Salawat dan salam juga kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya yang sentiasa mereka beriringan dengan Al-Quran sehingga di hari kiamat nanti. Wa ala ashabihi al-ghurr al-a'yan wa man tabi'ahum bi ihsan. Salawat dan salam juga kepada para sahabat Nabi dan juga kepada para pengikut Nabi dengan ihsan. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin man rafa'a Allahu lahumul qadra wasyan. Dan juga salawat kepada para mereka yang mendahului Nabi daripada para anbiya dan juga para pengikut mereka dengan ihsan. Wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin. Dan kepada seluruh para keluarga nabi-nabi dan juga kepada para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Wa ba'du faqad tuliyat alaina as-simatul khamisah min simati ahli at-tasawuf wa hum أهل التعرف إلى الحق تبارك وتعالى والتعرف من الحق جل جلاله. Dan kita sampai kepada sifat yang kelima daripada sifat-sifat ahli at-tasawuf, yaitu mereka orang-orang yang menginginkan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد مر معنا ذكر السمة الأولى وهي العلم بالكتاب والسنة. Dan telah disebutkan sebelum ini tanda yang pertama daripada sifat ahli at-tasawuf, yaitu pengetahuan mereka tentang isi kandungan Quran dan juga sunnah. السمة الثانية وهي اهتمامهم بالقلوب وتصفيتها وتزيينها للرحمن. Dan sifat yang kedua pada mereka adalah perhatian mereka akan hati dan sifat-sifatnya dan juga menerjemahkan dengan amal perbuatan yang baik. والسمة الثالثة الإخلاص لوجه الله وعنايتهم بتحقيقه. Dan sifat yang ketiga adalah perhatian mereka akan sifat ikhlas pada setiap amalan dan berusaha untuk menjadikan diri ikhlas pada setiap perbuatannya. والسمة الرابعة الصدق بمعناه الواسع في الأقوال والأفعال والأحوال والمقاصد والنيات. Dan sifat yang keempat pada mereka ahli tasawuf adalah kesungguhan
di dalam berbicara, di dalam berbuat, di dalam memperhatikan keadaan hatinya dan dalam segala keadaan. اللهم ارزقنا نصيبا من تلك الصفات وارزقنا محبة أهلها. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua sifat-sifat yang disebutkan tadi dan anugerahkan juga kepada kami semua untuk mencintai mereka. فما حضرنا إلى بيتك إلا متعرضين لرحماتك وراجين نيل الفائض من جودك. Kami semua tidak hadir di rumahmu ini ya Allah, melainkan ingin mendapatkan rahmat daripadamu dan juga menginginkan pemberian dan anugerah daripada sifat kedermawananmu. وهذه السمة الخامسة التواضع القلبي لأن محل التواضع هو القلب وإن كان له مظاهر تظهر على قول الإنسان وعلى عينيه وعلى معاملته وعلى جوارحه ولكن الأصل هو القلب ومن اكتفى بالتواضع باللسان أخطأ الميزان وأخطأ الطريق إلى الوصول إلى الرحمن. Sifat yang kelima pada ahli tasawuf ini ialah tawadhu qalbi. Sifat tawadhu merendah diri di dalam hati, karena sifat tawadhu itu memang letaknya di dalam hati. Walaupun dinampak pada kesan sifat tawadhu di dalam hati, pada lisannya, pada pandangannya, pada muamalahnya dan juga pada seluruh perbuatannya. Dan barang siapa yang memahami arti tawadhu atau merendah diri hanya pada lisannya sahaja, maka dia salah di dalam memahami arti tawadhu. قال الإمام أحمد بن حسن العطاس لما حول الناس في الزمان التواضع من القلب إلى اللسان واكتفوا بتواضع اللسان ضاعوا. Dikatakan oleh seorang bernama Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, manusia ini ketika menerjemahkan arti tawadhu itu hanya kepada lisannya sahaja, oleh sebab itu mereka tersesat jalan. فتجده يقول بلسانه أنا مقصر فإذا واحد قال له يا مقصر يغضب. Kadang-kadang ada orang dia mengatakan dengan lisannya, saya ini adalah orang yang banyak silap, orang yang berkekurangan. Kalau ada orang kata kepada dia, hai orang yang banyak dosa berkekurangan, lalu dia marah. ويقول بلسانه أنا مذنب عاصي فإذا واحد قال يا مذنب يا عاصي يغضب. Seorang kadang-kadang mengatakan, saya ini banyak dosa, saya ini orang bermaksiat. Tapi kalau ada orang panggil kepada dia, hai orang bermaksiat, dia pun juga marah. ويقول أنا أقل واحد فيكم وأنا أذل واحد وإذا قال واحد يا أقل واحد غضب وزعل. Kadang-kadang ada orang mengatakan, saya ini adalah orang yang paling hina dan paling rendah di antara kamu semua. Lalu kalau ada orang panggil kepada dia, hai orang yang paling rendah di antara kita, dia pun marah. فقد جعل التواضع في لسانه وليس في قلبه منه شيء. Orang tadi telah menjadikan arti tawadhu itu hanya pada lisannya, tetapi tak ada hakikatnya di dalam hati. لكن سيدنا مالك بن دينار عليه رحمة الله قالت له جارية يا مرائي فقال لقد أثرت على اسمي الذي أظله أهل البصرة. أهل البصرة ما جاءوا على حقيقة اسمي، أنت عرفتي الحقيقة من دون بقية أهل البصرة. Dikatakan oleh seorang wanita kepada Malik bin Dinar, wahai orang yang suka menunjuk-nunjuk pada amal perbuatannya. Maka Malik bin Dinar mengatakan kepada perempuan itu, kamu telah menyebutkan gelaran kepada saya, yang mana orang ramai tak tahu tentang gelaran itu, bahwasanya gelaran itu adalah milik saya, kata beliau. وذكر الآية قول الله لأكرم الخلق عليه واخفض جناحك للمؤمنين. Dalam kitab ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabinya, yaitu rendahkanlah sayapmu wahai Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman. والتواضع للرحمن ضرورة المعرفة به فكل من كان به أعرف كان له أوضع. Orang yang dikatakan tawadhu kepada Allah itu adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Semakin orang itu kenal kepada Allah, semakinlah ia mempunyai sifat tawadhu kepada Allah.
وأعرف الخلق بالخالق سيدنا محمد فلذا هو أشد الخلق تواضعا بقلبه لربه. Dan orang yang paling kenal kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian beliau adalah merupakan penghulu kepada orang-orang yang bertawadhu. وذكر الحديث الصحيحتان ملك جرمه يساوي الكعبة أي فيما تصور له قال اختر أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا قال وأومى إلي جبريل أن تواضع لله فقلت بل أحب أن أكون عبدا نبيا فشكر ربي ذلك فقال أنت أول من تنشق عنه الأرض وأنت أول شافع. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, telah datang kepada aku malaikat yang menampakkan kepada diriku bentuknya seakan-akan seperti besarnya Ka'bah. Lalu bertanya kepada aku, pilihlah kamu untuk menjadi seorang nabi dan juga menjadi seorang raja pada masa yang sama, atau menjadi seorang nabi dan menjadi hamba sederhana. Maka diberi isyarat oleh Jibril kepada baginda Rasulullah untuk memilih sifat tawadhu kerana Allah. Maka baginda pun mengatakan kepada malaikat itu, aku sesungguhnya suka untuk menjadi seorang hamba sederhana dan menjadi nabi. Maka Allah memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad akan pilihan tersebut dengan dikatakan kepada baginda Rasulullah, engkau adalah orang pertama yang akan terbuka atau akan dibangkitkan, akan terbelah kubur kamu nanti di hari kiamat, dan engkau adalah orang yang akan memberi awal orang yang akan memberi syafaat. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سنة الله في خلقه أن يرفع من تواضع ويعلي قدره فكل ما ازداد تواضع أي مخلوق من أهل الأرض ومن أهل السماء للرحمن جل جلاله بقلبه رفع الله قدره وشانه وكلما حل فيه كبر خفض من قدره ووضع من مكانه. Menjadi ketetapan yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwasanya seorang itu semakin merendah diri dan bertawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merendahkan diri, semakin dirinya terangkat. Sebaliknya, orang yang tak kira siapapun makhluk itu di bumi ataupun di langit, bila merendahkan diri pasti akan diangkat. Tetapi kalau menunjuk-nunjuk dan sombong pasti akan dihina dan dijatuhkan. ومثل لنا ذلك ووضحه بهذا الحديث ما من آدمي إلا في رأسه حكمة كمثل اللجام الذي يلجم به الدابة فكذلك في رأس كل إنسان حكمة أي عقدة يتحكم بها عليه فيها معنوية بيد ملك فإذا تواضع رفعه الله وإن ارتفع جمعه الله والكبرياء رداء الله فمن نازع الله جمعه رواه الطبراني بإسناد حسن. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tawadhu, katanya, tiadalah daripada anak keturunan Adam melainkan di kepalanya itu ada satu ikatan, yang ikatan itu menjadi satu kendali dipegang oleh malaikat. Ini simbolik, seakan-akan ada kendali yang dipegang oleh malaikat. Bila orang itu memiliki sifat tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu bila menunjuk-nunjuk dan sombong maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kegagahan itu adalah umpama pakaiannya Allah, dan barang siapa yang merampas sifat itu daripada Allah maka Allah akan melawannya dan menjatuhkannya. Wa kana yaqul يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أريد بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أرتفع عليهم. Dikatakan oleh anak murid Al-Imam Abu Hanifah bernama Yusuf,
dengan mengatakan, tidaklah saya hadir di satu tempat, di satu majlis dan di dalam ada keinginan untuk merasa terangkat, melainkan saya akan dilihat, akan jatuh dan terhina. Dan tidaklah saya hadir di satu majlis dengan niat untuk merendah diri, melainkan saya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. وذكر هذه القولة لابن مسعود صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتربي على يده. Dan ia menyebutkan hal ini disandarkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang dididik oleh baginda Rasulullah. واشتهر ابن مسعود بين الصحابة بأنه صاحب السواك والنعل والطهور. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikenali sebagai khadim kepada Rasulullah yang sentiasa membawa siwaknya Nabi, seliparnya Nabi dan bekas untuk diisi air untuk Nabi berwudu. كان يتخير الأسوكة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقدمها له. Beliau Ibnu Mas'ud memilih siwak untuk diberikan dan dihadiahkan kepada baginda Rasulullah. وكان يقدم له عليه إذا خرج ويرفعهما إذا دخل. Abdullah bin Mas'ud akan menyediakan selipar Nabi untuk dipakai ketika keluar dan akan mengambil selipar Nabi kalau Nabi masuk. فكان إذا دخل النبي في مجلس رفع ابن مسعود عليه فوضعهما في ذراعيه، يضع هذه في هذا الذراع وهذه في هذا الذراع. Baginda Rasulullah bila masuk ke satu tempat, seliparnya itu diambil oleh Ibnu Mas'ud dan diletakkan pada lengannya yang kanan dan lengannya yang kiri. ولما نشر صور إحدانا عليه صلى الله عليه وسلم الشيخ يوسف النبهاني عليه رحمة الله قال في أبيات له: سعيد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لظلالها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جينا نزور الشيخ سعيد، وتعجب من يريد بالشيخ سعيد، وذهب ذهنه إلى أحد من المشايخ اسمه سعيد. فلما قص الرؤيا على بعض الصالحين عنده قالوا: عرفت الشيخ؟ قال: ظنيت فلان وفلان. قالوا له: أنت قلت وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، فقد جاء يزورك لما خدمت مثالنا عليه الشريف، وقلت وأنا السعيد. قال: جينا نزور الشيخ سعيد. قال: فأعجبني تاويله. Dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ketika melihat ketika digambarkan tentang sifat selipar Nabi Muhammad SAW yang diuraikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata-kata disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani mengenai sifat-sifat itu memuji kepada orang yang mensifatkan, menceritakan, menggambarkan tentang sifat selipar Nabi SAW dengan diumpamakan sebagai orang yang bahagia karena mensifatkan gambar atau mensifatkan bentuk selipar Nabi SAW atau yang berkhidmat dengan menjaga selipar Nabi SAW. Maka dilihat di dalam mimpinya beliau diziarahi oleh Sa'id dan didapati Sa'id itu adalah orang yang telah menceritakan yang berkhidmat dengan menjaga selipar Nabi SAW. يقول سيدنا بن مسعود: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidaklah seseorang itu sampai kepada darjat hakikat keimanan kecuali dia telah menempati ketinggian dalam iman itu. يشير إلى أن الإيمان له مقدمات ومبادئ وله درجات، وأنه لا يتحقق بحقائق إلا بالوصول إلى الذروة الدرجة العالية من هذا الإيمان. yakni kata-kata ini menguraikan bahwa iman itu mempunyai permulaan, iman itu mempunyai cara-cara dan juga iman itu ada darjat-darjatnya, sehingga digambarkan oleh beliau akan ketinggian daripada darjat keimanan itu untuk dicapai. المترقي في درجاته هو الذي يتحلى بالأوصاف التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه
في مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إلى غير ذلك من الآيات وما وصف به النبي المؤمنين في أحاديثه من مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلى غير ذلك. Diuraikan berkenaan dengan darjat-darjat keimanan itu dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah yang bermaksud orang-orang beriman itu bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala akan merasa gerun kepada Allah, dan juga bila dibaca ayat-ayat Allah akan bertambah imannya kepada Allah, yaitu mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Disebutkan di sini penambahan di dalam iman. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang ketinggian iman itu dan bertambahnya iman. Di dalam hadis Nabi bersabda, tidaklah seorang itu beriman atau tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikut kepada ajaran yang aku datang dengannya. Juga di dalam hadis dinyatakan, tidaklah seorang itu sempurna imannya melainkan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, seorang yang beriman itu adalah orang lain selamat daripadanya pada hartanya, pada marwahnya dan juga pada darahnya, yakni tidak dinodai. Nasallallahu أن لا يصرف أحدا من المجمع هذا إلا بإيمان قوي ثابت في قلبه يزداد أبدا. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, mudah-mudahan tidaklah seorang pun daripada kita semua bersurai daripada majlis ini melainkan imannya itu semakin kuat di dalam hatinya dan semakin bertambah meninggi. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, seperti mana Engkau anugerahkan kepada kami Islam, maka tambahkanlah untuk kami. Kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu. Seperti mana Engkau anugerahkan kepada kami iman, maka tambahkanlah ia untuk kami. Kama an'amta 'alaina bil afiyati fazidna minha. Seperti mana Engkau anugerahkan kami akan afiah, maka tambahkanlah ia untuk kami. Wa kama an'amta 'alaina bil umri fabarik lana fihi. Seperti mana Engkau tambahkan untuk kami umur, maka berkatilah umur kami. قال ابن مسعود ولا يحل بذروته يعني الإيمان حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامد وذام عنده سواء. قال وفسر قوله هذا أصحابه وقالوا يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام ويكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف. والمقصود بالشرف هنا المكانة بين الناس والمنزلة عندهم لا حقائق الشرف. قال خير له من أن يكون ذا مكانة بمعصية الله وحتى يكون حامد وذام في الحق عنده سواء لا يميل إلى هذا ضد هذا لكون هذا يمدح وهذا يذمه بل هم عنده في الحق سواء يعطي كل واحد منهم حقه. Disempurnakan kata-kata oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan tidaklah seseorang itu akan sampai kepada darjat ketinggian pada iman melainkan ia lebih suka akan kemiskinan berbandingkan kekayaan dan lebih memilih untuk bersifat tawadhu berbandingkan kepada sifat sombong, dan sehingga sama baginya orang yang memuji ataupun orang yang mencela terhadapnya. Ditafsirkan kata-kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini oleh sahabat-sahabatnya. Katanya yang dimaksudkan daripada lebih suka akan kemiskinan berbandingkan kekayaan, yakni lebih suka miskin dalam keadaan halal berbandingkan kaya dalam keadaan haram. Yang kedua, lebih suka berada dalam keadaan tawadhu dalam melakukan ketaatan kepada Allah lebih daripada berada di dalam keadaan iaitu sombong ketika bermaksiat kepada Allah, dan juga mengatakan bahwasanya orang yang memuji kepadanya atau mencelanya kedudukannya sama, tiada kecenderungan suka kepada yang memuji atau benci kepada yang mencela. وروى أيضا عن ابن مسعود أنه قال إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت.
Dan di antara yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah tanda-tanda seorang itu memiliki sifat tawadhu atau punca atau pangkal pada tawadhu adalah merasa senang untuk berada di penghujung di satu majlis dan untuk memulai salam kepada sesiapa sahaja yang ia jumpai. وقالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع ولأنه رباها صلى الله عليه وسلم فعرفت ذلك وفهمت منه وأن التواضع من أفضل العبادات. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa sesungguhnya kamu ini semua alpa atau kamu semua ini tak tahu tentang sebaik-baik ibadah. Sesungguhnya sebaik-baik ibadah itu adalah tawadhu. Beliau mengatakan demikian disebabkan yang mengajarkannya dan mendidiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعباد لأنها عبادة قلبية وعبادات القلب تفوق عبادات الأعضاء والجوارح. Karena tawadhu itu adalah sifat kepada ibadahnya hati dan sifat ibadahnya hati itu lebih mulia daripada sifat ibadahnya yang dilakukan oleh tubuh badan. قال وعن الحسن يعني البصري قالوا له أي شيء التواضع يا أبا سعيد قال يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أن يعتقد أنه خير منه. Ditanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri tentang definisi tawadhu, maka beliau menjawabnya, tawadhu itu adalah seorang keluar daripada rumahnya dan tiadalah ia berjumpa dengan muslim sesiapapun melainkan melihatnya lebih baik daripada dirinya. قال الإمام الحارث المحاسبي في آداب النفوس فمن عالج نفي العز من نفسه ووفقه الله لذلك فنال نفيه سهل عليه المسير في طريقة محبة الله عز وجل ومحبة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين وهان عليه معالجة الصدق في عمله واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع وطاب له طريق العدل لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه العز ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز ولا يقدر على ترك العصبية وفيه العز ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز ولا يقدر على النصح وفيه العز ولا يسلم من الازدراء على الناس وفيه العز فما أكثر ضرره وأعظم فسادا وما أغفل الناس عنه ثم قال ولو أن رجلا صلى الغداة ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة من خصال العز ليس العز كله وآخر تصدق بوزن نفسه ذهبا على أكباد جائعة من وجه طيب لكان الأول أغبط وكانت النعمة عليه أكبر والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم فكيف إذا أصبح وهو لم تكن له همة إلا العناية بالعز لنفسه لتجربته له ومعرفته له وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبته إلا العناية بنفي العز من قلبه ولزوم التواضع وذل النفس لتجربته لنور التواضع ومعرفته بفوائده فهنيئا لمن شغله مثل شغله ما أنفعه من شغل وأرضاه عند مليكه وأروحه للقلب فاعتبر برجلين أمرا بالعبودية وأحدهما أحب أن يجعل نفسه عبدا كما أمر وأحب الآخر أن يجعل نفسه ملكا أي هذين أولى بالجائزة من المولى وأيهما يستأهل العقوبة الموجعة ثم قال ولا أكثر عليك من صفات فروع دوائه يعني العز
فتمل وتعرض، ولكن أدلك على الأصل الذي إذا عالجته أتى على الأغصان كلها، وهو الإياس من جميع المخلوقين أن يضروا أو ينفعوا أو يعطوا أو يمنعوا أو يحيوا أو يميتوا. فألزمه قلبك فإنه أصل الأصول ورأس الأمر وسنامه. فإن كنت مريدا صادقا تحب النظر في عواقب الأمور فأغلق على نفسك باب الطمع وافتح لها باب الإياس، وانفرد لذلك بإرادتك كلها، وتجرد في طلبه كالذي ليس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة واحدة، وتعزم عزما صحيحا على أن تهب نفسك لله في بقية عمرك إن كنت تراه لذلك أهلا سبحانه وتعالى، ما أغناه عن أهل السماوات وأهل الأرضين وما أشد اضطرارهم إليه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من التواضع لله الرضا بالدون من المجلس. قال العراقي: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين بسند جيد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه ابن سعد وأبو يعلى بسند حسن وابن عساكر. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. قال الإمام الغزالي في الإحياء: فما نقل من أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين، فمن طلب التواضع فليقتدي به، ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهلا. فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين، فلا عزة ولا رفعة إلا في الاقتداء به. وهذا الحارث المحاسبي كان شديد المحاسبة لنفسه، وقد نسب إليها بقولهم المحاسبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان من أئمة أهل طريق التصوف بما دقق النظر في كيفية السير إلى الله تبارك وتعالى وأحسن المحاسبة. وهكذا عرفنا في زماننا من المحاسبة أن لها كليات ومتخصصين بها، وإذا رجعنا إليها ما وجدناها سوى ضبط الحسابات المالية وانتهت. أما المحاسبة بهذا المعنى غابت عن أهل الزمان وعن أهل العصر إلا من وفق الله تبارك وتعالى، وفيها وردت الأحاديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكل من حاسب نفسه في الدنيا خفف عليه الحساب في الآخرة، ومن أهمل محاسبة نفسه شدد عليه الحساب، ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, seorang imam yang hidupnya selalu bermuhasabah untuk dirinya, selalu melihat perbuatannya, selalu menghitung dan memerhatikan atas perbuatannya. Oleh sebab itu digelari beliau ini sebagai dengan Al-Imam Harith Al-Muhasibi, karena selalu menghisab akan dirinya. Beliau juga merupakan salah seorang imam dalam golongan ahli at-tasawuf yang bergelar dengan dengan gelaran Al-Muhasibi. Kalau di zaman kita sekarang ini biasanya al-hisab atau orang yang menghisab itu hanya mungkin terhad kepada masalah keuangan atau masalah pentadbiran yang selalu diberikan fokus, dan tidaklah dilihat hisab itu kepada dirinya, perbuatannya dan sifat-sifatnya. Dan di dalam hadis dinyatakan, hisablah diri kamu, bermuhasabahlah kamu sebelum kamu akan dihisab nanti di hari kiamat. Orang yang selalu menjaga dirinya dengan muhasabah akan kurang hisabnya di akhirat, dan orang yang dia tidak mahu bermuhasabah di dunia akan susah nanti hisabnya di akhirat. Man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang disoal siasat atau dihisab nanti di hari kiamat, itu sudah merupakan satu azab.
وقد جاء في الخبر أن عابدا من عباد بني إسرائيل اعتزل في شعب يعبد الله سبحانه وتعالى 60 عاما، ثم إنه عرضت له حاجة فسأل الله ولم يرى أثر الإجابة، فجلس ساعة يحاسب نفسه ويعاتبها ويقول ما تأخرت عنك الإجابة إلا وأنت غير صادقة مع الرحمن وفيك من العيوب، وحاسب نفسه. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لي فلان إن لحظة محاسبته هذه فاقت عندنا عبادة 60 سنة، وهي أفضل من العبادة 60 سنة الماضية، وأني قضيت حاجته بحسابه لنفسه وقضى الله حاجته. Diceritakan salah seorang daripada Bani Israel, dia beribadah atau berkhalwah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, memohon, merayu, berdoa kepada Allah, tapi tidak nampak kesan tanda-tanda kabul daripada doanya. Lalu dia turun daripada tempat khalwahnya itu, lalu dia fikir akan dirinya, apa kekurangan yang ada pada dirinya untuk diperbetulkan, karena tidak mungkin tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dituduh dirinya, kamu buat ini, kamu buat itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, dinyatakan dirinya banyak kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi yang diutus di zaman itu untuk memberitahukan kepada hamba tersebut, beritahu kepada hamba itu bahwasanya muhasabahnya terhadap dirinya sesaat tadi lebih tinggi, lebih aku sukai daripada ibadahnya yang selama 60 tahun itu. Dan dengan muhasabah si hamba tadi, segala permintaannya aku kabulkan. وتكلم الحارث المحاسبي عن العز وأراد به طلب الرفعة والعلو والمنزلة بين الناس، أراد ذلك. قال وأن هذا إذا كان في قلب الإنسان يريد العلو والمنزلة بين الناس فيمنعه عن مكارم الأخلاق كلها، ولا يستطيع أن يتحقق بمكارم الأخلاق، وهذا العز في نفسه أي طلب الرفعة والعلو بين الناس. Al-Harith al-Muhasibi dalam kata-katanya ini ada menyentuh tentang sifat al-izz, yakni al-izz orang yang dia menuntut kedudukan daripada orang lain, yakni ingin diangkat, ingin disanjung. Katanya bahwasanya sifat seperti ini akan menjadi penghalang kepada orang itu untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan adanya sifat kesombongan itu di dalam hatinya. Maka diuraikan oleh beliau tentang bahaya daripada sifat itu. ويقول من عالج نفي العز من نفسه وفقه الله لذلك فنال نفيه، وحينئذ يسهل عليه المسير في طريق محبة الله ومحبة الإيمان والاستقامة ومدارج الصالحين. Dikatakan oleh Imam Harith al-Muhasibi bahwasanya barang siapa yang berusaha untuk membersihkan daripada dirinya sifat meminta disanjung oleh orang, maka orang itu akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjaya menghilangkannya, dan akan memudahkan baginya berjalan menuju untuk meraih kasih sayang daripada Allah, untuk mendapatkan kesempurnaan daripada iman, dan untuk meraih istiqamah dan berada dalam tangga-tangga orang-orang soleh. ويتيسر وصوله إلى الصدق. Dan akan mudah baginya untuk sampai kepada sifat kesungguhan dan kejujuran. Dan akan mudah baginya untuk memiliki sifat merendah diri dan menghinakan di hadapan Allah serta tawadhu. Yaqul wa la yaqdir al-mu'min an yuhibba lin-nas ma yuhibbu li-nafsihi wa fi hadzal 'izz. Seseorang itu tidak akan mungkin dapat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri selagi mana ada pada dirinya sifat al-izz, yakni ingin dipuji dan disanjung atau dikedepankan oleh orang. Wa dzakar anwa' min makarim al-akhlaq ma yumkin tahsiluha wa fihi hadhihi as-sifah fi nafsihi wa iradatul 'ulu wal rif'ah. Dan disebutkan ada beberapa sifat baik, sifat-sifat mulia yang akan terhalang didapat oleh seseorang yang orang itu mempunyai sifat suka disanjung atau suka diangkat dan suka dikedepankan. Kadzalika tarkul ma'asi al-qalbiyyah wal wa'asi al-jawarih ma yaqwa 'ala tarkiha idza kan rasikh fi qalbi hadzal 'izz. Demikian juga seseorang itu tidak mudah
untuk meninggalkan maksiat selagi mana di dalam hatinya ini masih ada sifat al-izz tadi. وقال لو أن الرجل صلى الغداء يعني الصبح ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة واحدة من خصال العز، ليس العز كله ولكن أذهب واحدة من خصال العز فيه، وآخر تصدق بوزن ذهب، لكان هذا الذي عالج وصف العز من قلبه أغبط وأرفع درجة عند الله تعالى. Dikatakan oleh beliau, kalau ada seseorang yang dia solat di waktu pagi, lalu kemudian dia menghisap dirinya dan berusaha untuk menghilangkan hatta sebahagian daripada sifat keangkuhan itu, sifat ingin disanjung, bukan semua, sebahagian sahaja dapat dihilangkan, dan orang lain bersedekah seberat badannya dengan nilai emas, maka orang yang dia bermuhasabah untuk menghilangkan sebahagian daripada sifat keangkuhan itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala berbandingkan kepada yang kedua. يعني وانظر الفرق الكبير بين شخصين، أحدهما يصبح ويمسي وهمته العز والرفعة بين الناس، ولا يفكر إلا في كيفية تحصيلها حتى تعلقت نفسه بها والعياذ بالله وانقطع عن حقيقة العز والكرامة عند الله. وآخر يصبح ويمسي وهمته أن ينفي العز عن نفسه ويتحقق بالعبودية والذل لله تبارك وتعالى. قال كم الفرق بين هذا وهذا، وأيهما يستاهل المنزل عند الله، ومثلهما مثل ملك عنده عبدين أمرهما بالقيام بحق العبودية، فأحدهم جعل نفسه عبد وتذلل، والثاني أحب يكون ملك كما وينازعه في الملك. قال من أولى بالجائزة من المولى ومن يستاهل العقوبة، فكذلك حال الخلق مع ربهم. Diberikan perumpamaan tentang dua orang. Yang pertama menyibukkan pikirannya untuk berusaha berfikir macam mana dirinya disanjung, dipuji, diangkat, dan juga ingin mendapatkan segala-gala ketinggian dan keangkuhan. Yang kedua, berusaha untuk dia merendah diri dan menghilangkan sifat-sifat keangkuhan itu sendiri. Maka perumpamaan ini adalah perumpamaan daripada seorang raja yang memiliki dua orang pekerja. Satu, bekerjanya dengan merendah dan juga menjalankan tugas, bertawadhu dan tidak angkuh dan tidak sombong. Yang kedua, dia sombong, ingin jadi majikan, ingin jadi raja seperti raja yang memilikinya. Maka daripada dua ini, mana yang lebih layak untuk mendapatkan balasan yang baik? قال وأختصر لك الطريق وأقربها لتتمكن من نزع هذا الداء من قلبك. قال مكن الياس في قلبك من الناس واليقين أنه ليس فيهم من يقدر أن ينفعك ولا يضرك ولا يرفعك ولا يخفضك ولا يعطيك ولا يمنعك إلا هو وحده تعالى جل جلاله. قوي هذا اليقين وألزمه قلبك، فإنه أصل الأصول، وإذا تمكن ينتزع أغصان هذا التعزز من باطنك نهائيا. Untuk memudahkan di dalam memahami apa yang dijelaskan tadi, disimpulkan dengan sifat yang perlu ada kepada seorang hamba. Tanamkan sifat putus asa daripada makhluk untuk mendapatkan manfaat atau mengelak daripada bahaya mereka, karena tiada sesiapa yang boleh mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tiada siapa yang boleh mendatangkan mudarat kepada seseorang melainkan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seseorang itu dapat meletakkan ketergantungan kepada Allah dengan demikian, umpama dia itu adalah akar yang akan menjadi kuat pokoknya untuk meninggi dan menjulang. ويرشدنا نبينا وهادينا صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا فهو شر يقضي بهلاكه. أن يحقر أخاه المسلم واحد من المسلمين
فكيف بمن يحتقر 2؟ كيف بمن يحتقر 3؟ كيف بمن يحتقر 4؟ كيف بمن يحتقر أحياء وأموات والعياذ بالله تعالى. رزقنا الله الأدب معه في المؤمنين أجمعين. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, cukuplah seseorang itu melakukan satu kejahatan, yakni kejahatan yang boleh membinasakan diri orang itu, yaitu dengan dia menghina orang muslim yang lain, yakni seorang muslim dihina olehnya akan menjadi sebab kebinasaan bagi orang yang menghina. Bagaimana kalau 2 orang muslim dihina? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu dihina? Bahkan bukan cukup yang masih hidup, yang sudah meninggal pun dihina juga. Alangkah ruginya dan alangkah binasanya orang yang merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akan sifat merendah diri di hadapannya. ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menunjukkan sifat tawadhu'nya, sesungguhnya saya adalah seorang hamba, makan seperti mana makannya seorang hamba dan juga duduk seperti mana duduknya seorang hamba. قال سيدنا الإمام الغزالي ما نقل من أحوال صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa yang telah dinukil daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhimpunnya pada sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tertinggi. من مثل ما كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويكنس بيته. Seperti mana beliau itu menjahit pakaiannya, menjahit seliparnya, dan juga memerah susu dengan tangannya sendiri, bahkan membersihkan rumahnya sendiri. وإذا أعيا الخادم ساعده في الطحن صلى الله عليه وسلم وفي القيام بمهمته. Kalau ada pembantu yang bekerja dan dilihat pembantu itu dalam keletihan, dibantu oleh Nabi pembantu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. يقول سيدنا الغزالي فمن طلب التواضع فليقتدي به. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan siapa orang yang mahu mempunyai sifat tawadhu hendaklah mengikuti kepada Rasulullah. ومن رأى نفسه فوق محله فما أشد جهله. Akan tetapi kalau orang melihat dirinya lebih tinggi daripada Rasulullah, alangkah dahsyatnya kejahilan orang itu. فقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين. Sesungguhnya baginda Rasulullah itu adalah makhluk yang tertinggi di sisi Allah dalam hal keagamaan dan juga dalam segala sifat yang baik. رزقنا الله حسن متابعته. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mengikuti beliau dengan sempurna. السمة السادسة معرفة الفضل لأهله ونبذ الحسد. ومن أبرز سماتهم مع حسن ظنهم واعتقاد الخير في جميع المسلمين إنزال الناس منازلهم والإقرار بالفضل لأهله والفرح بتخصيص الله من يشاء بنعمة منه ومزية وفضل. وبهذه السمة حرصوا على إعطاء كل ذي حق حقه. عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم. رواه ابن عساكر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه الخطيب والبيهقي في شعب الإيمان. وعن جبير بن الحويرث أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش فقال اكتبوا الناس على منازلهم فابدأوا ببني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقوما ثم عمر وقوما على الخلافة فلما نظر فيه عمر قال وددت والله أنه هكذا ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأقرب فالأقرب
حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. رواه ابن سعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان. قال الإمام الغزالي في الإحياء: ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه، فيريد زوال تلك النعمة، فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه، لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد، وهو غير الغضب والحقد، فإن ذلك يستدعي جناية من المغضوب عليه. والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الموافق. خلصنا الله من شر هذا الحسد. الحسد والبغضة سماه النبي داء الأمم، يعني سبب هلاك الأمم من قبلنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada sifat hasad dengki. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya penyakit hasad dengki ini dan sifat marah bahagian daripada penyakit yang berbahaya bagi umat ini. Wa qala دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضة هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menimpa kepada kamu penyakit yang menimpa kepada umat yang terdahulu, yaitu hasad dengki dan sifat benci. Sesungguhnya penyakit ini dapat mencukur kamu, bukan mencukur rambut tetapi mencukur agama. وهي سبب معصية إبليس وإبائه للسجود لآدم. Dan itulah penyakit yang ada kepada iblis ketika enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. فأوصله ذلك إلى أن تحل عليه اللعنة إلى يوم الدين. Disebabkan oleh sifat itulah dilaknat iblis sampai hari kiamat. يقول فمن سماتهم معرفة الفضل لأهله ونبذ الحسد. Dan di antara sifat ahli tasawuf itu adalah mengenali kemuliaan orang yang mulia dan juga berusaha membersihkan diri daripada sifat hasad dengki. فيحسنون الظن ويعتقدون الخير في المسلمين. Sentiasa memiliki sifat baik sangka dan meyakini kebaikan terhadap semua orang Islam. ومن خصه الله بنعمة ومزية فرحوا بذلك. Dan bila ada di antara mereka yang diberikan keistimewaan oleh Allah, justru dirinya gembira dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. وكل من سره وجود نعمة ومزية لغير من المؤمنين سرت سرايتها إليه. Setiap orang yang gembira dengan nikmat yang ada pada orang lain daripada golongan orang-orang yang beriman, maka akan diberikan keberkatannya dengan itu kepada dirinya sendiri. وذكر ما روى بن سعد عن سيدنا عمر بن الخطاب لما استشار المؤمنين في تدوين الديوان، وذلك ما كان معتادا بين العرب، وهو حصر وجمع من يوزع عليهم المال والثروة ثم المرور عليهم بترتيبهم في منازلهم وإعطاء كل واحد ما يستحقه. وكان هذا الديوان مستعمل عند أهل الفرس وغيرهم، فأخذه وجعله في بيت مال المسلمين ليوزع به المال. فدعا جماعة من النسابين من الصحابة، دعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وقال لهم اكتبوا الناس على منازلهم ليوزع عليهم بترتيب هذا الديوان. فذهبوا وباجتهادهم كتبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، ثم أبا بكر وقرابته، ثم عمر وقرابته. فلما جاءوا وعرضوا عليه هذا الترتيب والإنسان قال لا، وددت والله لو كان هكذا، لكن ليس هكذا. ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرب فالأقرب.
حتى تضع حيث وضعه الله من بني عدي بن كعب. شوفوا المسافة اللي بينه وبينه، حطوه في محله. وليست المسألة بالخلافة من بعد التي قامت، ولكن بالقرب منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أنصفه وأعرفه بالحق وأحسن تواضعه وإنزاله الناس منازلهم رضي الله عنه. Ibnu Sa'ad ada menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab ketika ingin meletakkan satu undang-undang dalam mengagihkan harta kepada mereka yang berhak untuk menerima harta daripada kekayaan kaum muslimin yang ditadbir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sifat ini yang dinamakan diwan pernah ada atau dilakukan oleh Persia pada ketika itu, dan ingin diambil sistem itu untuk digunakan pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab agar supaya dapat tersalur pemberian itu kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Untuk membuat diwan itu dipanggillah beberapa orang, di antaranya Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal dan juga Jubair bin Mut'im, untuk mereka bermusyawarah dan menyusun cara atau sistem untuk dapat digunakan dalam pengagihan harta kekayaan kaum muslimin. Dan juga beberapa mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam nasab-nasab orang-orang Quraisy. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada mereka, tulislah nama-nama orang-orang yang berhak untuk menerima itu mengikut kadar kedudukan mereka. Maka mereka pun berkumpul, bermusyawarah dan meletakkan golongan pertama adalah golongan daripada Bani Hashim, kemudian daripada kerabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar. Setelah dikedepankan kepada Sayyidina Umar apa yang disusut oleh mereka itu atas ijtihad mereka sendiri, Sayyidina Umar mengatakan, bukan seperti itu, andailah ini adalah boleh untuk berlaku. Yani kalau boleh okey, tapi masalahnya ini tidak boleh, tak boleh berlaku demikian. Akan tetapi mulailah dalam pengagihan itu dengan ahli kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dekat dengan Nabi, itulah yang lebih diutamakan, sehingga diletakkan cara pengagihan harta itu kepada orang yang berhak menerimanya seperti mana diletakkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar mengatakan, coba tengok bagaimana cara kepimpinan Sayyidina Umar. Ianya bukan terhad hanya kepimpinan, tetapi adalah hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatannya. Wa kana yakhussu al-aqrab ila Rasulullah was-sabiqina ila al-hijrati wal-islam wan-nusrati li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Umar dalam pengagihan itu lebih memberikan keutamaan kepada ahli keluarga Nabi, memberikan keutamaan kepada kaum muslimin yang berhijrah di awal berbandingkan kepada yang lainnya. Wa kan yu'ti al-Hasan wal-Husain ضعف ما يعطي ولده عبد الله بن عمر فسأله عن ذلك وأنهما بالنسبة له صغيرين في السن وما إلى ذلك، فقال له أبوه أتدري من أمهما أتدري من أبوهما أتدري من جدهما إنهم أقرب إلى رسول الله منك. قال له وأسامة بن زيد لما زدته عليه؟ قال كان أحب إلى رسول الله منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberikan kepada Al-Hasan dan Husain 2 kali ganda daripada pemberian yang diberikan oleh Sayyidina Umar terhadap anaknya yaitu Abdullah bin Umar. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, kenapa kamu beri mereka 2 kali ganda lebih daripada aku, walaupun mereka ini umurnya adalah lebih muda, yakni masih kecil, tapi diberikan 2 kali ganda berbandingkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Umar mengatakan kepadanya, kamu tahu mereka berdua ini siapa ibunya, siapa ayahnya, dan siapa atuknya? Mereka adalah ibunya Siti Fatimah, ayahnya adalah Sayyidina Ali, dan atuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka di sini diberikan karena kekerabatannya dengan baginda Rasulullah. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi engkau memberikan kepada Usamah ibn Zaid lebih dari pemberian itu daripada aku. Yani Usamah bin Zaid diberi oleh Sayyidina Umar lebih daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya Usamah itu adalah orang yang disayang oleh Rasulullah lebih daripada engkau, dan ayahnya disayang oleh Rasulullah lebih daripada ayahmu. وذكر لنا حديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وانظر إذا اشتعلت النار في الحطب كم تحرق منه في خلال اليوم والليلة. Dan baginda Rasulullah bersabda di dalam hadis, hati-hati kamu daripada sifat hasad dengki. Sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang didapat seperti mana api yang memakan kayu bakar. Coba kamu bayangkan kalau kamu melihat api sedang menyala membakar kayu, dalam berapa cepatnya kayu itu terbakar karena api itu. قال الإمام الغزالي والحسد أشد من البغض والحقد لأن البغض والحقد ما يكون إلا من جناية سبقت وبسببها يغضب ويحقد. أما الحسد فقد يكون حتى لمحسن إليه وحتى لرفيق له والعياذ بالله تبارك وتعالى يبتلي الله قلبه بالحسد فيحسده على نعمة من النعم فيهلك بذلك. Kata Imam Al-Ghazali, ada dibedakan tentang hasad dengan benci atau marah ataupun dengki kepada orang. Orang yang marah dan dengki kepada orang, ianya adalah kepada hal-hal yang boleh diluahkan dengan kemudaratan kepada orang yang dia dengki dan orang yang dia marah. Tetapi kalau hasad ini adalah orang yang dia itu merasa tidak senang hatta kepada orang yang dekat dengannya, hatta kepada orang yang hampir dan rapat dengannya. Dan ini adalah musibah yang menimpa kepada seseorang yang sangat berbahaya bila memiliki sifat hasad. وقد ذكروا للاعتبار أن شابا كان يدخل على بعض الملوك وكان الملك يحبه ويعظمه ويقربه منه، وكان إذا دخل على الملك قال أيها الملك أحسن إلى المحسن فإن المسيء ستكفيكه إساءته، فحسد بعض وزراء الملك على مكانة من الملك. Didapati seorang anak muda disenangi oleh seorang raja. Setiap kali anak muda ini datang, dihormati oleh raja itu dan disenangi dan didengari apa yang dikatakan oleh anak muda itu. Satu hari anak muda itu menasihati kepada rajanya dan mengatakan, wahai raja, berbuatlah kamu ihsan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang yang berbuat jahat, sudahlah cukup kejahatannya itu akan membawa bahaya kepada dirinya. Maka kata-kata yang baik itu dicemburui oleh orang lain yang ada di sekitarnya. وأخذ يفكر هذا الوزير كيف يبغض هذا الشاب إلى الملك، وارتسمت عنده فكرة بوحي نفسه والشيطان أن يقول للملك إن هذا يتكلم عليك في الخارج ويقول أن فيك رائحة كريهة، ولم يحصل شيء من ذلك الشاب، ولكن أراد أن يصل بذلك إلى غرضه من بغض الملك له، فكلم الملك قال له ما الذي يدل على صدقك في هذا؟ قال سآتي إليك في الساعة الفلانية وإن أردت تعلم صدقي فسيضع يده على أنفه لما يقرب منك، قربه منك فسيضع يده على أنفه لأنه يقول أنك قبيح الرائحة وكريه الرائحة. قال فادعه. فقبل تلك الساعة استدعى ذلك الشاب وأطعمه ثوما وبصلا وكراثا وأنواع الأطعمة التي تأتي فيها الروائح في الفم، تعلق الروائح في الفم، من أجل إذا قرب من الملك يستحي من رائحة فمه فيضع يده على فمه فيظنه الملك أنه. وفعلا المعطى قال الآن دعوة من الملك لابد أروح أنا وإياك الآن. راح قال له اقرب إلي
قرب منه كلمه الملك، أراد يتكلم مع ملك فخاف أن الرائحة من فمه تؤذي الملك فوضع يده، فلما رآه وضع يده عرف، قال في نفسه صدق هذا الوزير وهذا نكرمه وهو يتكلم علينا من الخلف. وكتب كتاب، وكان من عادته ما يكتب إلا الجوائز الثمينة بيده، ولكن هذا الكتاب كتب فيه إلى خازنه يقول له إذا جاءكم حامل كتاب هذا فاقتلوه واسلخوا جلده واحشوه بتبنا واتوني به. وطوى الكتاب وأعطاه إياه. وجد الوزير ينتظره في الخارج، قال كلمت امرئ؟ قال نعم. قال ايش؟ قال اعطانا هذا. قال انا شريك لك فيه لان انا رتبت مجيئك الى عنده. قال خذه كله لك. فاعطاه إياه. راح هذا الى عند الخازن، قرأ الكتاب، قال الجنود امسكوه. قال ما لكم؟ هذا الكتاب ليس لي. قال كيف ليس لك؟ من جاب الكتاب؟ يقول لنا الملك إذا جاءكم حامل كتاب هذا. قالوا أنا ما هو أنا صاحب الكتاب. قالوا ماشي راجعوا الملك. قالوا ماشي مراجعة لكلام الملك، وقتلوه وسلخوا جلده وحملوه إلى الملك. وبعد أيام دخل الشاب قال السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيكه إساءته. قال تفضلوا ادنوا. ما فعل الكتاب؟ قال إن وزيرك الفلاني كان منتظرني في الخارج وقال أنا شريك لك فأعطيته إياه. قال إنه كان يقول أنك تقول أن في رائحة كريهة. قال أستغفر الله، لم أقول ذلك ولا تكلمت بهذا ولا ظننت وليس فيك شيء من هذا. قال فما لك في ذاك اليوم تضع يدك؟ قال كان هو أطعمني ثوما وبصلا وكراثا حتى صارت الرائحة في فمي فخفت منك أن أؤذيك برائحة فمي فرفعت يدي. قال صدقت إن المسيء ستكفيكه إساءته وقد قتلت هذا ووقعت البلية فيه. قم في مقامك عندي وتزداد مكانه وتزداد رفعة. فماذا حصل هذا الحاسد وكيف رفع الله ذلك المحسود؟ Perumpamaan orang yang hasad dengki tadi, seorang anak muda yang disenangi oleh raja tadi menyebabkan kecemburuan beberapa menteri yang ada di sekeliling raja, sehingga kecemburuan itu menyebabkan seorang menteri ini ingin meletakkan anak muda itu dalam, yakni ingin dijauhkan atau hasad, ingin melakukan kemudaratan kepada anak muda itu. Maka ketika keluar anak muda itu daripada istana raja, satu hari si menteri ini berkata kepada si raja ini, wahai raja, lelaki tadi yang datang kepadamu dan menasihati engkau, sesungguhnya dia telah mengumpat dan menceritakan keburukanmu di luar. Kata si raja tadi, apa yang dia kata? Dia kata kepada orang, kalau engkau saat berbicara ada bau busuk daripada mulutmu. Kata anak muda itu cerita di luar sana. Maka si raja itu pun bertanya kepada si menteri, apa buktinya kata-kata kamu itu adalah benar? Kata si menteri itu mengatakan, wahai raja, satu hari aku bawa dia kepada kamu. Nanti kamu lihat, kalau dia mendekat kepada kamu, dia pasti akan menutup mulutnya ketika berbicara kepada kamu. Kata si raja itu mengatakan, lakukanlah. Maka suatu hari yang sudah dijanjikan oleh menteri itu kepada raja agar supaya anak muda itu berjumpa dengan raja di hari yang sudah ditentukan, sebelumnya dijemput oleh si menteri anak muda itu dan diberi makan makanan yang menyebabkan bau mulut jadi bau tak sedap. Diberi makan bawang putih, diberi makan bawang merah, walhasil makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut jadi busuk. Maka pada time itu juga, saat itu juga, katanya ada panggilan daripada raja
kepada anak muda itu, yang mana panggilan itu sudah diatur pun oleh si menteri itu dengan raja tanpa diketahui oleh anak muda itu. Maka tergesa-gesalah anak muda itu untuk merespon panggilan si raja. Maka si raja mengatakan kepada anak muda itu, mendekatlah kamu kepada aku. Maka anak muda itu pun mendekat kepada si raja, dan ketika berbicara kepada raja ditutup mulutnya karena tidak ingin bau mulut itu mengganggu kepada si raja. Tetapi si raja karena sudah diisi dengan fitnah sebelumnya, si raja mengatakan, betul kata si menteri itu tentang anak muda ini. Maka si raja marah kepada anak muda ini karena menyebarkan fitnah di luar. Maka si raja ingin menghukum kepada anak muda ini dengan menulis surat. Biasanya tulisan raja itu bila kepada seseorang adalah ingin diberi hadiah, ingin diberikan satu anugerah. Akan tetapi kali itu raja mengatakan dalam suratnya itu, kalau sampai surat ini kepada kamu, yakni kepada pengawal di luar atau yang sudah diperintahkan untuk datang kepadanya, kalau sampai surat ini kepada kamu, bunuhlah orang yang membawanya, dan juga bungkuslah ia setelah dibunuh, kata si raja. Ditulis dalam surat, diserahkan kepada anak muda itu tanpa anak muda itu tahu apa isi kandungan surat tersebut. Maka anak muda itu pun membawa surat itu untuk keluar. Menteri yang hasad tadi sedang menunggu di luar situ, ingin tahu apa yang berlaku antara raja dengan anak muda tersebut. Maka di luar dihampiri oleh si menteri. Kata si menteri itu mengatakan, wahai anak muda, bagaimana apa yang dikatakan oleh raja kepada kamu? Apa yang berlaku antara kamu dengan raja? Kata anak muda itu, tak ada apa, dia bagi surat kepada aku, surat ini. Maka si menteri pikir ini mungkin adalah hadiah yang yang akan didapat. Kata si menteri itu mengatakan, hai anak muda, yang aturkan pertemuan kamu dengan si raja adalah aku. Maka biarlah aku yang bawa surat ini kepada orang yang diperintahkan oleh raja untuk berjumpa dengannya. Kata si anak muda itu mengatakan, silahkan saja. Anak muda itu pun juga, karena yang memang mengatur pertemuan itu adalah si menteri, maka diserahkan surat itu kepada si menteri. Maka si menteri dengan gembiranya mengharapkan hadiah didapat olehnya, sampai kepada tempat kepada pengawal yang disuruh oleh raja berjumpa dengannya. Pengawal itu baca surat, maka ditangkaplah si menteri. Kata si menteri pun merasa heran, hai, apa yang kamu lakukan kepada aku? Hal ini perintah daripada raja untuk membunuh kepada kamu. Bukan aku sepatutnya membawa ini, mungkin ada hal yang tak betul. Kita kena balik lagi kepada raja untuk tanya betul ke atau tidak. Kata si pengawal, tak ada tak betul daripada si raja. Terus tangkap dan dibunuhlah si menteri itu oleh pengawal atas perintah raja yang ada di dalam surat itu. Si anak muda itu pada akhirnya kembali lagi dan berjumpa dengan si raja. Si raja pun hairan juga, macam mana dia boleh kembali dalam keadaan selamat? Dan dia mengatakan kepada si raja, berbuatlah baik kepada orang berbuat baik, sesungguhnya orang berbuat jahat, kejahatannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka kata si raja itu mengatakan, adakah betul kamu itu mengatakan tentang aku di luar sana, bahwasanya aku ini kalau berbicara ada bau busuk daripada mulut aku? Kata si anak muda, astagfirullah, saya tidak pernah berkata demikian kepada sesiapapun. Kata si anak muda itu. Kemudian kata si raja mengatakan, tetapi kamu ketika berbicara dengan aku tadi, kamu tutup mulut kamu. Kata si anak muda, wahai raja, saya dijemput oleh menteri itu di rumahnya dan makan makanan yang makan itu menyebabkan bau busuk pada mulut saya. Maka saya ketika berbicara kepada raja, saya tutup mulut supaya raja tak terganggu daripada bau mulut saya. Kata si anak muda itu kepada raja. Kata si raja mengatakan, betul kata-kata kamu, berbuatlah baik kepada orang berbuat kebaikan, sesungguhnya orang yang jahat itu akan menerima akibat daripada kejahatannya. Merujuk kepada si menteri yang berbuat jahat dengan hasad dengkinya, kejahatannya telah menimpakan bahaya untuk dirinya sendiri. Wal hasadu huwa tamanni zawal an-ni'mah 'ala mun'am 'alayh wa istithqaluha 'alayh. Faminhum man yurid intiqalha ilayh wa minhum man yurid intiqalha ila wahid akhar. وهذا فيه معاداة لله لأن الله لا ينعم على أحد بنعمة إلا وهو مريد لذلك ومختار. ومنهم أشد من هذا غيظا وحسدا يريد زوالها منه لو لم تجي إليه ولا إلى غيره، والقصد أن تذهب من هذا فقط، وهذا أشد أنواع الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى.
يخرج عن هذا الحسد المحمود، وهو أن تتمنى لك نعمة مثل هذه النعمة من دون أن تزول على صاحبها ولا تنقص، مع أن يبارك له فيها وأن تحفظ عليه ويكون لك مثلها، فليس في ذلك شيء إن كانت مباحا، وإن كانت من الخير وذي المنزلة عند الله فلك في ذلك ثواب من دون أن تتمنى زوال النعم. Hasad itu artinya mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang lain. Baik nikmat yang diharapkan hilang daripada orang lain itu diinginkan olehnya atau dipindahkan kepada orang lain. Yang penting bukan kepada orang itu. Maka ini adalah definisi daripada hasad, yakni merasa tidak suka dengan kenikmatan yang ada pada orang. Sifat hasad seperti ini adalah permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala mengagihkan nikmatnya kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara hasad adalah ingin mengatur Allah untuk memberikan nikmatnya kepada siapa yang ia kehendaki. Dan di situ ada hasad yang lebih dahsyat lagi, yaitu hasadnya orang yang cemburu kepada orang lain yang diberi nikmat oleh Allah dengan mengharapkan yang penting hasad itu hilang daripada orang tersebut, tak kisah kena kepada dirinya atau kepada orang, yang penting tak ada kepada orang itu. Dan ini adalah hasad yang lebih dahsyat lagi daripada yang pertama. Dan di situ ada hasad yang dipuji. Apakah hasad yang dipuji? Adalah bila ada orang mendapatkan nikmat daripada Allah dan dirinya juga ingin mendapatkan nikmat tersebut dengan nikmat yang baik untuk berbuat seperti mana orang yang diberi nikmat itu, maka ini ada namanya hasad yang dipuji, yang tidak termasuk daripada hasad yang dijelaskan tadi di atas. فيجب أن نحذر من الحسد الذي يأكل الحسنات، ونربي أبناءنا وبناتنا وأهالينا على نفي هذا الحسد وكراهته، فإن لا ينجو منه أكثر الناس، ولكن إذا لم يبغي ولم يرضى بذلك الكراهة في قلبه فإنه لا يعاقب على شيء من ذلك. فهكذا يجب أن نقوم بواجبنا نحو هذا الوصف. Perlulah kita mengambil berat untuk membersihkan diri daripada sifat hasad ini, daripada diri kita, daripada anak-anak kita, daripada keluarga kita, untuk tidak memiliki sifat hasad tersebut, dan berusaha untuk membersihkan. Bila ia tidak mampu atau menghadapi kesukaran, maka janganlah melampau di dalam berhasad, yakni kalau ada perasaan maka janganlah melampau di dalam hasad. Maka bila ia berada di dalam hatinya perasaan itu tanpa adanya pelampauan, maka ianya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap berusaha untuk membersihkannya daripada dirinya. ونقف على السمة السابعة وهي سمة ذكرهم لله وولعهم بذكر الله تعالى. Dan kita berhenti pada sifat yang ketujuh daripada ahli tasawuf, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. والله يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. فقد سئل نبينا أي المصلين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, orang solat mana yang terbaik? Kata Nabi, orang solat yang banyak berzikir. قيل فأي الصائمين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Nabi ditanya, orang berpuasa mana yang paling banyak pahalanya? Nabi menjawab, orang yang berpuasa dan banyak berzikir. قيل فأي المتصدقين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Siapa orang yang bersedekah yang lebih banyak pahalanya? Kata Nabi, orang yang bersedekah dan juga banyak berzikir. فقيل فأي المجاهدين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya, siapakah orang-orang yang berjihad yang lebih banyak mendapatkan pahala? Nabi menjawab, yang paling banyak berzikir. فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, orang yang banyak berzikir ini akan mendapatkan banyak kebaikan dunia dan juga akhirat.
فسمعه النبي فقال أجل أي نعم ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Nabi mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar tadi dan mengiyakan. Katanya, ya, orang yang berzikir itu, yang banyak berzikir akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملا ذكره في ملا خير منه. Orang yang berzikir menyebut nama Allah pada dirinya, maka orang itu akan disebut namanya oleh Allah. Dan orang yang menyebut nama Allah di hadapan orang ramai, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan yang lebih ramai. فلا أقل من أن يعقد المؤمن لأهل بيته حلقة في الذكر ويذكرون الله تعالى في ملئهم فيذكرهم الله في ملئ خير منه وأطيب لا أقل من قراءة مثل راتب الإمام العطاس أو الحداد. وقد اعتنى عندكم هنا بعض القائمين بالأمر بنشر حزب النصر أو حزب البحر للإمام الشاذلي، وكل ذلكم من فوائد وفضائل ذكر الله تعالى التي بها يستدفع البلاء ويستنزل الخير ويتضاعف الأجر إذا كان الذكر في المسجد. وصح في الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم، قال ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد. Alangkah baiknya kalau kita ada kesungguhan, ada semangat untuk sentiasa berzikir kepada Allah bersama dengan ahli keluarga kita, sehingga di dalam kita mengajak ahli keluarga kita dalam berzikir, maka kita berzikir di hadapan manusia dan Allah akan sebut namanya di hadapan yang lebih mulia lagi, seperti mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan tadi. Tidaklah menjadi kesalahan seseorang itu bila membiasakan diri bersama dengan keluarganya, paling tidak daripada ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau daripada bacaan ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan juga apa yang sudah memang menjadi kebiasaan di tempat kita ini daripada amalan-amalan daripada Hizbul Nasr atau Hizbul Bahr Al-Imam Asy-Syadzili, yang dengan bacaan-bacaan zikir seperti ini akan menjadi sebab terangkatnya bala dan juga menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kepada kami untuk menyebut namamu dan menyembah kepadamu dan sempurna dalam bersyukur kepadamu. Jama'tana faqbalna. Kami berhimpun di rumahmu, maka terimalah kami dalam perhimpunan ini. Wa aqbil biwajhikal karim alaina. Dan juga tampakkanlah kepada kami dengan kemuliaan yang kau beri kepada kami. Tahhir qulubana 'anil hasad wa 'an kulli wasfin dhamim. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami daripada sifat hasad dan juga sifat-sifat yang hina. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk untuk beramal yang baik dan juga berakhlak yang baik, karena tiada yang dapat memberi petunjuk kecuali Engkau. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah daripada kami daripada amal yang tidak baik dan akhlak yang tidak baik, karena tiada yang dapat menjauhkan semua itu kecuali Engkau. ضاعف البركة في هذا المسجد وإمامه ومؤذنه والمعاونين والقائمين عليه. Berilah keberkatan kepada imam masjid dan juga kepada yang berkhidmat di masjid ini dan mereka yang bertugas di masjid ini. Waqbal minhum a'malahum wa dhikrahum laka wa du'aahum lak. Dan terimalah ibadah mereka di tempat ini, solat mereka, zikir mereka dan doa mereka kepada Engkau. Wa aslih hadhihi albilad wa ahlaha wa ummata nabiyyik Muhammadin kullaha. Berikanlah kebaikan kepada penduduk di negeri ini dan kepada seluruh umat di dunia ini. Allahumma aqbalna ala ma fina wa aqbil biwajhikal karim alaina. Ya Allah, terimalah ibadah apa yang ada kepada kami semampu kami, dan juga sikapilah kami dengan keagungan-Mu dan juga sifat pemurah-Mu.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك. قومنا إذا عوججنا، وعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. آمين. يا حي يا قيوم، بين يديك وقفنا، وإليك لجأنا، وإياك أملنا، ولما عندك طلبنا، وبذنوبنا اعترفنا، فاغفر لنا واعف عنا، وقربنا إليك زلفى، واجعلنا في أهل الصدق وأهل الوفاء وأهل النقاء وأهل الصفاء وأهل المتابعة والاقتداء لحبيبك المصطفى في الظاهر والخفاء. يا حي يا قيوم. آمين. اللهم أصلح شؤوننا والأمة أجمعين، وادفع الشدائد عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. آمين. وحققنا بحقائق لا إله إلا الله، واختم بها كلامنا من هذه الحياة. آمين. وثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. أصلح شؤوننا والمسلمين. آمين. ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا الله يا غوثاه يا رباه يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله انظر إلينا نظرة رحمة، انظر آمين. إلينا نظرة حنان، آمين. انظر إلينا نظرة رضا. آمين. الطب بنا وبالأمة فيما يجري به القضاء. آمين. يا من بيده الأمر كله. آمين. يا من إليه يرجع الأمر كله. آمين. يا محيطا بنا وبظواهرنا وبواطننا. آمين. وبما في قلوبنا. آمين. انظر إلينا بعين الرحمة، أدخلنا في دائرة المحبوبين من خواص الأمة، واكشف عنا وعن الأمة كل غمة، وأجلي كل ظلمة، وادفع كل نقمة. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والزلات، يا مكفر السيئات والخطيئات. بدل سيئاتنا إلى حسنات. بدل سيئاتنا إلى حسنات. بدل سيئاتنا إلى حسنات تامات موصلات. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت. يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم. جمعتنا وإياهم بكرة هذا اليوم في هذا المسجد، فاجمعنا في ذاك اليوم في زمرة حبيبك سيدنا محمد، وأوردنا حوضه المورود، وأظلنا بظل لوائه المعقود. وأرنا وجهه الشريف في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ، وفي ذلك اليوم يوم القيامة، وفي دار الكرامة، وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم. يا منان يا كريم، يا وهاب يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا سامع من دعا، يا من لا يخيب من رجاه. يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا ربا يا ربا يا ربا يا حي يا قيوم، يا منان يا كريم. يا الله يا الله يا الله يا الله. أصلح شأننا كله، واختم لنا بأكمل الحسنى، ونسألك لنا والهم الأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ada sedikit yang di penghujung disampaikan oleh Habib Omar sebentar tadi mengenai anjuran untuk berzikir selain daripada di rumah. Alangkah baiknya kalau zikir itu juga dilakukan di masjid, karena dalam hadis dinyatakan nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala golongannya dinamakan ahlul karam. Ditanya siapakah ahlul karam? Mereka adalah orang-orang yang duduk berhalaqah di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penghujung yang disampaikan oleh beliau. Lebih kurang terjemahan mohon maaf.
Sekejap. Yang ni. Tolong. Mama tu sikit. Tepi sikit. Baik, lalu sini saja. Nah, صل الداخل أحسن حبيبي. صل الداخل أحسن. Umar bin Salim. Ali bin Abi Bakar bin Salim.